Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Hari ini dapat kita bersama-sama untuk meneruskan pelajaran kita fiqh solat. Tajuk yang pertama, perkara yang membatalkan solat. Baik, anak-anak semua, semoga anak-anak semua sudah bersedia untuk kita meneruskan pembelajaran kita hari ini. Okey, kita terus pada slide seterusnya. Okey, ini adalah hasil pembelajaran yang kita akan dapat selepas daripada kita belajar pembelajaran kita hari ini. Pertama, kamu semua boleh menyatakan 4 perkara yang membatalkan solat. Okey, yang kedua, menyatakan perkara-perkara yang dilarang dilakukan ketika solat. Itu antara perkara-perkara yang kamu boleh dapat selepas daripada kita belajar perkara yang membatalkan solat ini. Baik, seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salah, janganlah kamu hampiri sembahyang, janganlah kamu hampiri solat. Wa antum sukara, ketika mana kamu dalam keadaan mabuk. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu sedar daripada kamu mabuk tadi. Dan kamu tahu apa yang kamu katakan. Dan kamu tahu apa yang kamu katakan, maknanya kamu dah sedar daripada mabuk semua, kamu dah sedar daripada pengsan, daripada pitam, barulah kamu solat. Jangan dalam keadaan kamu mabuk tadi kamu solat, maka batallah solat kamu tadi kalau kamu solat juga. Okey, baik, seterusnya, ini antara perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, 4 perkara yang membatalkan solat. Yang pertama, berhadas. Yang kedua, terkena najis. Maknanya terkena najis ni di mana? Terkena najis ini ketika mana pakaian kamu ataupun tempat solat kamu, sejadah kamu, kain kamu, baju ataupun seluar kamu terkena najis, maka terbatallah solat kamu. Okey, baik. Yang ketiga, terbuka aurat dengan sengaja. Apabila kamu solat, kamu terbuka aurat dengan sengaja, maka batallah solat kamu. Antara contoh yang saya boleh berikan dekat sini, orang lelaki, kamu pelajar lelaki mana-mana yang bersukan dalam keadaan memakai seluar 3 suku, maknanya seluar tu bawah lutut. Tetapi ketika mana kamu duduk, seluar tersebut kadang-kadang boleh menampakkan lutut kamu. Okey, contoh yang diberikan. Contoh, kalaulah kamu lepas main bola, kamu ada pertandingan main bola, sampailah pukul 1, tiba-tiba azan. Pengadil suruh berhenti, kita solat dahulu, kemudian kamu pun solat dengan keadaan seluar tersebut, pakai seluar setengah tadi tu. Tiba-tiba ketika kamu solat, kamu duduk antara 2 sujud, ternampak lutut kamu, maka terbatallah solat kamu. Kamu kena solat semula. Okey, itu antara contoh terbuka aurat dengan sengaja. Baik, banyak lagi contoh-contoh lain. Kita teruskan dahulu. Hilang akal. Okey, yang keempat adalah hilang akal. Hilang akal ni apa? Hilang akal ni boleh disebutkan dalam kata lainnya gila. Dia tidak ada, tak boleh berfikir secara waras. Okey, jadi kalau dia solatnya pun terbatal. Sebab apa? Dia tak ada akal, tak boleh berfikir. Apa yang dia cakap semua benda-benda mengarut. Okey, itu hilang akal. Baik, kita terus kepada slide seterusnya. Ini maksud taharah. Apa yang dimaksudkan dengan taharah? Taharah ialah bersuci. Taharah ataupun bersuci, ia menghilangkan hadas dan najis daripada badan. Ia menghilangkan hadas dan najis daripada badan, pakaian dan tempat solat. Supaya apa? Supaya dapat menunaikan ibadah dengan khusyuk
khususnya ibadah solat. Okey, ini dia. Taharah ni dia nak membersihkan segala najis, segala kotoran yang ada pada badan kita, pada tempat solat kita, ketika mana kita nak menunaikan ibadah. Okey, semua jenis ibadah lah, tapi yang terutamanya, khususnya adalah ibadah solat. Okey, kemudian ini antara 4 perkara yang telah disebutkan tadi. 4 perkara yang membatalkan solat kita. Okey, pertama terkena najis. Apa dia maksud terkena najis? Iaitu tidak boleh dimaafkan. Najis yang tak boleh dimaafkan pada badan atau pakaian atau tempat solat, kecuali segera dibuang. Okey, terkena tai ayam lah, terkena tai unta lah, semua jenis najis lah. Walaupun dalam surau sekalipun ada tai cicak, kalau tak segera dibuang, maka terbatal lah solat tadi. Okey, baik. Itu ya. Pertama, terkena najis. Yang kedua, berhadas, kedatangan hadas ketika hadas besar atau solat. Sama ada kecil sekalipun tanpa sengaja. Dia tak sengaja ke terkeluar hadas. Contoh, dia tengah solat ni tiba-tiba terkencing. Terbatallah solatnya. Ataupun orang perempuan ketika dia solat, bila mana dia solat tiba-tiba terkeluar darah haid, maka terbatal juga solatnya. Okey, terkencing mungkin dengan tak sengajalah, tahan tiba-tiba nak solat tu, solatlah dulu baru kencing, akhirnya terkencing dalam solat. Begitu juga orang perempuan memang tak sengajalah, bila darah haid ni keluar, kita tak boleh nak jangka bila. Jadi ketika solat tiba-tiba darah tersebut keluar, maka terbatallah solat. Okey, kemudian seterusnya hilang akal. Hilang akal dengan sebab mabuk ataupun pitam ataupun sakit ataupun gila. Ni hilang akal tadilah. Dia tak waras, tak boleh berfikir dengan waras. Ketika kamu pengsan, kamu pitam, kamu tak boleh berfikir dah waktu tu, kamu terbaring sahaja. Okey, jadi tak boleh solatlah waktu tu. Kalaulah sakit tu terlalu teruk, tak boleh solat, tak payahlah. Sebab kalau kamu solat, boleh membatalkan solat kamu. Tapi kalau sakit tersebut kamu boleh bergerak, kamu boleh solat dengan mata lagi, kamu boleh solat dengan hati lagi, jadi teruskan solat. Tetapi kalaulah kamu gila, sakit gila ni berbeza dengan sakit biasa. Kalau sakit biasa kita masih boleh solat walaupun badan kita tak boleh bergerak. Tapi kalau sakit dalam keadaan gila ini, maka tak boleh langsung kita solat. Okey, baik. Seterusnya, terbuka aurat dengan sengaja. Bila mana terbuka aurat dengan sengaja, terbatal solat kita. Contohnya, kalaulah ketika kamu solat, ni orang perempuan, kalau kamu solat, telekung kamu tiba-tiba ditiup oleh angin, terbuka telekung kamu. Jadi, kalau kamu tak cepat-cepat tutup telekung kamu, maka batal solat kamu. Okey, baik. Anak-anak yang perempuan, kalaulah kamu tak segera tutup, maka batal solat kamu. Tapi, andai kata kamu sempat tutup secepat mungkin, sepantas mungkin, maka solat kamu tak batal. Okey. Berbeza dengan lelaki tadi yang saya dah terangkan pakai seluar 3 suku tu. Okey, mungkin kamu boleh fahamilah serba sedikit. Okey, ini antara perkara yang membatalkan solat. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Jika ada apa-apa persoalan ataupun permasalahan, boleh WhatsApp saya. InsyaAllah kita jumpa lagi kelas yang akan datang, fiqh taharah, fiqh syahadah dan fiqh solat, insyaAllah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.